Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Hari ini kita nak masuk tajuk bab 8 iaitu graf fungsi ya, kelas. Okey, graf fungsi, apa yang kita kena belajar dulu adalah apakah fungsi. Fungsi merupakan, ini buku teks kamu muka surat 147. Fungsi merupakan hubungan setiap input mempunyai hanya satu output. Okey, apa ada input, apa ada output. Okey, kita boleh tengok gambar rajah yang ni. Okey, gambar rajah ni terdapat dua jenis hubungan yang menghasilkan fungsi. Maksudnya ni ialah input, yang ini adalah output. Nah, maksudnya tu yang dia kata tu, setiap input mempunyai hanya satu output. Jadi kalau hubungan ni kita panggil gambar rajah, melalui gambar rajah, perwakilan fungsi melalui gambar rajah. Dia ada anak panah. Dalam gambar rajah yang pertama, unsur ini adalah objek. Dalam gambar rajah yang kedua, unsur-unsur di dalam gambar rajah ini adalah image. So dia ada anak panah ni, input ke output. Okey, kalau macam ni kita tengok, ini kita panggil dia hubungan satu kepada satu. Sebab satu objek mempunyai satu image. Okey, yang ni mempunyai objek mempunyai satu image. Okey, kalau kita tengok yang ni pula, ini adalah hubungan banyak kepada satu. Sebab banyak ni objek ni hanya mempunyai satu image sahaja, hanya mempunyai satu output sahaja. Okey. Kalau yang bawah ni pula, ini adalah hubungan satu kepada banyak. Cuba tengok ni, macam Rania ni, contoh Rania ni. Okey, dia satu image, satu objek ni mempunyai lebih daripada satu image. So yang ni maksudnya ianya adalah input. Satu input mempunyai lebih daripada satu output. Okey, sebab tu yang ni dia kata bukan fungsi. Sebab definisi fungsi tadi adalah setiap input mempunyai hanya satu output. Yang ni dah tak jadi satu output dah ni. Dah jadi dua dah ni. Satu input mempunyai dua output. Ataupun satu objek mempunyai dua image. So dia dikatakan bukan fungsi. Okey, yang kedua pula ni, yang dikatakan bukan fungsi ni adalah hubungan banyak kepada banyak. Banyak kepada banyak ni, kalau kita tengok anak panah dia pun, dia bersilang-silang, bentuk Z pun ada, zigzag macam ni. Okey, macam ni. Dia banyak bersilang, dia serabut kan. Kalau macam ni kita tengok, kita tahu dia hubungan banyak kepada banyak. Cuba kamu tengok satu persatu. Tengok virus. Virus ni adalah input yang telah mempunyai lebih daripada satu output. Tengok virus ada kereta dan ianya juga bas kan. Okey, kenderaan yang dinaiki ke sekolah. So virus dia naik kereta, dia naik bas. So dia dah mempunyai dua output. Manakala untuk yang ni pula, output ni pula, dia boleh mempunyai dua input ni. Tengok, kereta dinaiki oleh Ravi dan dinaiki oleh virus. Jadi yang ni kita panggil dia hubungan banyak kepada banyak. Dan ini adalah, kalau nampak gambar rajah macam ni, ini adalah bukan fungsi. Kerana fungsi ialah hubungan yang setiap input mempunyai hanya satu output sahaja. Yang hubungannya adalah satu objek mempunyai satu image sahaja. Ataupun setiap input ni maksudnya lebih daripada satu input, dia boleh mempunyai hanya satu. Dia hanya boleh mempunyai satu image sahaja. Jadi hubungan dia mesti, kalau banyak kepada satu, hubungan dia tu kat ujung tu mesti satu. Okey, kalau hubungan satu kepada satu, yang mana yang banyak kat ujung, dia tak boleh jadi fungsi. Okey. Kemudian fungsi pula boleh diwakilkan dalam pelbagai bentuk. Kalau kamu tengok dekat sini contoh 2. Fungsi ni dia ada boleh bentuk gambar rajah. Ini kita panggil melalui bentuk gambar rajah. Yang kedua, dia boleh bentuk graf. Ni bentuk graf. Bentuk graf ni, ini adalah objek. Objek dia dekat paksi X, image dia dekat paksi Y. Ataupun kita katakan input dia di paksi X dan output dia di paksi Y. Ini diwakili oleh bentuk graf.
Okay, kemudian ianya juga boleh diwakili menggunakan pasangan tertib. Ni pasangan tertib. Yang ni objek, yang ni image. Contoh macam ni. Ini satu, dia image dia 2. Okay, so 1, 2. Kalau 2, 4. So, dia atok macam ni. 2, 4. Mesti di dalam kurungan, mesti ada tata tanda set. Ni. Kalau tak ada tata tanda set ni, salah jawapan kamu. Dalam pasangan tertib ni, kena ada tata tanda set. Kena ada ni, kurungan setiap hubungan ni. Setiap pasangan dia. Okey. Kita tengok buku kamu. Selain daripada tu, ianya juga melalui persamaannya diwakili juga oleh suatu persamaan. Ni persamaan ni. Okey, X memetakan kepada Fx. Okey, ni X ni adalah objek. Okey, kita letak dia sebagai X. Ini adalah set X. Kemudian, ini adalah set Fx. Dipetakan kepada Fx ni. Fx sama dengan ni. Dia punya image dia. Okey, Fx ni kita satu lagi nama dia Y lah. Macam Y. Kalau kita buat graf. Okey, sini X. Okey, dekat sini Y. Ini graf yang biasa kita jumpa kan. Tapi kalau dalam fungsi ni, Y ni kita akan gantikan dengan Fx. Maksudnya sini objek, sini image dia. Okey. Okay, baik kelas. Kita buka buku kamu. Buku latihan kamu ni. Buku 2. Hari ni cikgu menggunakan buku 2. Okay, kita tengok. Tadi cikgu dah bagi penerangan dah. Mari kita buat bersama-sama. Okey, terangkan maksud fungsi. Fungsi merupakan hubungan setiap apa tadi? Setiap input mempunyai hanya satu output. Okey, fungsi 1 kepada 1 ke 1. Maksudnya tadi tu hubungan 1 kepada 1. Dan fungsi juga adalah hubungan apa tadi? Yang hujung dia 1. Banyak kepada 1. Cikgu tak suka guna kepada 1. Guna buku teks. Ikut buku teks. Okey, fungsi 1 kepada 1 dan juga fungsi adalah banyak kepada 1. Ini baru kita panggil dia sebagai fungsi. Okey, perwakilan fungsi. Perwakilan fungsi boleh melalui rajah anak panah. Yang tadi tu, yang gambar bulat-bulat tu kan, rajah anak panah. Okey. E kita boleh katakan sebagai pasangan tertib. Ingat lagi pasangan tertib. Dalam bentuk ni tadi pasangan tertib. Ni kita panggil dia pasangan tertib. Bentuk pasangan tertib. Maksudnya fungsi boleh diwakili melalui bentuk pasangan tertib. Okey, D dalam bentuk jadual pun boleh. Maksudnya dia letak kalau P, Q kan. Contohnya sini P ni adalah objek, Q adalah image. Kita buat dalam bentuk jadual. Bentuk jadual dia macam ni lah. Okey, sini P, sini Q. Okey, 2. 2, pasangan dia 6 tulis kat bawah ni. Kalau yang ni banyak kepada banyak, dia bukan fungsi lah. Ni contoh sajalah. 4, pasangan dia 16. 4, pasangan dia 16. Contoh macam tu nah. Tapi fungsi boleh diwakili menggunakan jadual, pasangan tertib, rajah anak panah dan satu lagi adalah bentuk graf nah. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Rajah di sebelah menunjukkan hubungan antara set P dan set Q. Okey, nyatakan jenis hubungan. Okey, kita nak tengok ni jenis hubungan. Kita kena tengok, ambil satu dulu ni, 2 ni. Objek 2 ni. Okey, objek 2 ni objek mempunyai lebih daripada satu image nah. Okey, 2 mempunyai image 6, 16 dan 24. Okey, kita tengok pula 16. Cuba tengok 16. Image 16 ni
mempunyai banyak objek dia nah. Ianya mempunyai 2, 4 dan 8. Tengok anak panah dia. Maka hubungan yang macam ni, kalau kita tengok anak panah pun kita tahu ada serabut macam ni. Ini adalah hubungan banyak kepada banyak. Okey, maksudnya satu objek mempunyai lebih daripada satu image dan satu image tu boleh mempunyai lebih daripada satu objek. Okey, yang ketiga. Tentukan sama ada set pasangan tertib berikut ialah fungsi. Okey, kita tengok P. Yang ni dia bagi dalam bentuk pasangan tertib. Okey, kalau pasangan tertib ni kamu tak nampak sangat dia punya image dia dan objek dia kongsi berapa banyak kan. Kita tak nampak sangat. Jadi kita alihkan dia kepada bentuk gambar rajah. Gambar rajah anak panah nah. Okey, kita tengok. Okey, yang ni cikgu buat set yang pertama untuk objek dan set yang kedua untuk image dia. Okey, objek dia kita ada 1, 2, 1, 3, maaf lah, 1, 3, 5 dan 7. Okey, kalau gambar rajah anak panah ni kita kena ada titik dia nah. Kena buat titik untuk setiap satu unsur. Okey, unsur untuk image adalah 2, 4, 6 dan 8. Okay. Kemudian kita bagi anak panah 1 kepada 2. Okay, 3 kepada 4, 5 kepada 6, 7 kepada 8. Nah, ni baru kita nampak hubungan dia 1 kepada 1. Dia lagi senang nampak lah. Jadi kita tulis dekat sini. Tentukan sama ada set pasangan berikut ialah fungsi. Fungsi tak kalau 1 kepada 1? Ya, ianya adalah fungsi. Sebab dia kata fungsi ialah hubungan 1 kepada 1 dan fungsi juga adalah hubungan banyak kepada 1. Yang penting 1 tu duduk kat belakang, itu adalah fungsi. Ya. Okey. Q untuk Q, untuk R. Okey, yang ni kamu cuba buat. Nah, cikgu nak kamu buat yang ni, buat gambar rajah anak panah ni. Kemudian tengok okey, hubungan dia macam mana. Okey, nombor 4. Tentukan sama ada hubungan dalam graf berikut ialah fungsi atau bukan fungsi. Okey, kita tengok. Yang ni memang nampak lah nah. Memang senang nampak lah graf ni. Kita nampak dah ni. Satu objek dia hanya mempunyai satu image. Satu objek pula, 2 ni pula mempunyai satu image iaitu 15. 3 ni pula mempunyai satu lagi image iaitu 25. Maka ini adalah hubungan 1 kepada 1. Jadi bila 1 kepada 1 maka ianya adalah fungsi. Okey, soalan B. Tengok B. Okey, kita tengok B pula nah. Kita ada 4 sebagai objek. Okey, objek duduk dekat paksi X, image di paksi Y nah. Kita ada 4 sebagai objek. Okey, so 4 mempunyai 2 image. So 4 ni objek mempunyai 2 image. Yang ni kalau kita tengok macam ni kita tahu dah, ni hubungannya akan jadi banyak kepada 1 lah untuk 4 ni. Okey, tengok pula 6 ni pula. 6 ni adalah image. Ianya mempunyai 2 objek iaitu 4 dan 5. Tadi objek 1 mempunyai 2 image iaitu 3 dan 6. Sekarang ni image ni 6 ni mempunyai 2 objek. Dia dah jadi hubungan banyak kepada banyak. Nah, kalau kamu tak pasti dengan jadual ni, kita kena buat gambar rajah untuk lebih nampak dia nah. Okey, gambar rajah dia dalam objek kita ada 4 dan 5 lah yang terlibat. Yang lain cikgu tak tulis nah. Okey, cikgu tulis 4 dengan 5. Okey, kemudian 3, 6 dan 12. Okey, 3, 6 dan 12. Kita tengok macam mana dia punya anak panah dia nah. 4 mempunyai image 3 dan 6. So 4 dia akan pergi dekat 3 dan dia akan pergi dekat 6. Okey, kemudian 5 pula mempunyai 2 juga image iaitu 6 dan 12. 6 dan 12. Okey, kalau macam ni kita panggil dia hubungan banyak kepada
banyak lah. Tak tulis kat sini lah hubungan banyak kepada banyak, maka ianya bukan fungsi. Bukan fungsi. Okey, tengok latih diri 8.1b. Yang ni dia perkenalkan dekat kita ni, nota ni penting lah kelas. Okey, kita tengok nah. Set yang pertama ni dipanggil domain. Ni domain ni, set yang pertama ni kita panggil dia domain. Set yang kedua kita panggil dia codomain. Okey, dalam domain ada objek. Ni unsur-unsur objek lah ni. 2 dan 3 ni adalah unsur bagi domain. Ianya dipanggil objek. Dalam codomain kita ada image. Okay, image ini adalah yang mempunyai objek sahaja. Cuba tengok nah, image-nya adalah 4 dan 9. 5 dan 7 bukan image. Nah kelas, sebab dia tak ada objek dia. Kan okey. Kemudian julat. Apa yang dikatakan julat? Julat adalah image. Okey, julat mesti ditulis dalam bentuk tata tanda set. Ni kena ada kurungan macam ni. Okey, kamu tengok dalam buku kamu kan, kurungan dia mesti kena ada macam tu nah. Tata tanda set untuk domain, codomain dan julat sahaja. Nah ni ada tata tanda set ni kena buat. Kalau kamu tak buat yang ni, jawab periksa salah lah. Sebab objek dengan image dia tak ada ni. Dia tak ada tata tanda set. Okey, codomain ni semua. Tapi image yang mempunyai objek sahaja. Ni codomain, tengok ni semua dia. Okay, semua yang berada di dalam codomain lah. Itu kita panggil set di dalam codomain. Okey, nombor 1. Rajah di sebelah menunjukkan hubungan antara set P dan set Q. Nyatakan jenis hubungan. Okey, kamu tengok ni. Okey, dua ni mempunyai objek dua ni mempunyai dua image. Okey, 4 dan 18. Tengok 18 pula. 18 mempunyai 3 objek. Kalau macam ni, kita panggil dia jenis hubungan banyak kepada banyak. Okey, julat hubungan itu. Okey, julat adalah image. Jadi, julatnya adalah 4 dan 18. Image adalah unsur yang mempunyai objek. Jadi 4 dan 18 adalah julat. Okey. Jadi kita buat tata tanda set macam dekat atas ni kan. Kena buat tata tanda set. Okey, 4 dan 18. Okey, tengok nombor 2. Rajah di sebelah menunjukkan satu fungsi. Okey, nyatakan nilai B. Okey, kita nak nyatakan nilai B. Nak nyatakan nilai B, kita tengok pola dia nah. Kalau 3, objek dia 3, image dia 12. So, apa hubungan dia 3 dengan 12 ni? Okey, so kalau kita tengok ni, kita boleh katakan 3 darab dengan 4. Okey, dia ada dua kemungkinan lah. Sama ada 3 darab 4, kita memang dapat 12. Ataupun 3 tambah 9 pun kita dapat 12. Okey, kita tengok pula yang kedua, 5 ni. 5 dapat 20. Jadi 5 darab 4 kita dapat 20. Kalau 5 tambah 9 kita dapat 14. Jadi jawapan kita adalah yang ni lah kan. 3 darab 4, 5 darab 4. Tengok pola dia adalah mendarab 4. Okey, pola ni maksudnya fungsi dia lah. Fungsi P kepada Q ni adalah objek ini mendarab 4. Itu fungsi dia tu. Apa dia punya, apa yang jadi kat sini tu fungsi dia nah. Okey, jadi B ni kalau kata darab 4, B ni berapa? Untuk darab 4 dapat 24. Jadi 24 bahagi 4 sama dengan 6. Maka B sama dengan 6. Okey. Nombor 3. Diberi set S. Okey, 12, 14, 16, 18. Dan set R. 4, 6, 8, 10. Hubungan dari set S kepada set R ialah tolak 8. Ini hubungan dia adalah menolak 8. Ataupun kita boleh katakan fungsinya adalah menolak 8. Okey.
wakilkan fungsi tersebut menggunakan pasangan tertib. Fungsi tu hubungan lah. Okey, menggunakan pasangan tertib. Okey, pasangan tertib yang ada tata tanda set. Inilah bentuk pasangan tertib kelas ni. Kalau kamu lupa ni bentuk pasangan tertib. Okey. Bentuk pasangan tertib ni pernah ditanya tahun 2019 dalam soalan PT3. Okey. Sekarang PT3 tak ada. Dia mungkin pergi terus SPM lah kelas. Okey, pasangan tertib kita buat tata tanda set. Kemudian kita masukkan. Okey, 12 pasangan dia 4. Kan 12 tolak 8. Okey, sama dengan 4. Okey. Kemudian yang kedua kita ada 14 pasangannya 6. Okey, 16 pasangan dia 8. 18 pasangan dia 10. Okey, tutup kurungan, kemudian tutuplah dengan tata tanda set. Okey, B dalam bentuk jadual. Okey, dalam bentuk jadual, objek ni kena duduk dekat atas. Nah, kita akan bina jadual. Okey, S, sini R. Okey, objek dekat atas, image dekat bawah. Okey, untuk S kita ada 12. Okey, 14, 16 dan 18. Ini kita panggil dia bentuk jadual lah. Okey, 12 tolak 8 4, 14 tolak 8 6, 16 tolak 8 8, 18 tolak 8 10. Ini pasangan dalam bentuk jadual. Okey, kemudian kita tengok pula dalam bentuk graf. Okey, dalam bentuk graf, paksi X akan diwakili oleh objek, manakala paksi Y akan diwakili oleh image. Okey. Cari pembaris cikgu dah tak jumpa lah. Okey, kita buat paksi. Guna pembaris nak kelas cikgu ni. Pembaris cari tak jumpa dah. Mana entah. Sekejap. Okey lah. Okey. Tengok. Okey. Dekat paksi Y, kita letak dia punya image dia, iaitu R. Okey. Dekat paksi X dulu ni. X kita letak S lah. Sebab S adalah objek dia. Okey. Bermula dengan kosong. Kosong kena letak kosong. Dia bermula dengan 12. So, kamu letak dia 12, 14, 16 dan 18. Okey. S. Lebih pula. Ini adalah S. Manakala di paksi Y, kita akan letak dia. Okey, bermula dengan, dia dekat 4, 6, 8, 10. So, kita mula dengan 2. 2, 4, 6, 8, 10. Kenapa kita bermula dengan 2? Sebab sini 4 dengan kosong ni kita kena letak kat sini juga. Nah, 4. Sebab beza dia 2, 2, 2, 2. Okey. Ini adalah R. Tengok pasangan dia 12 dengan 4. Tanda macam ni. 14 dengan 6. 16 dengan 8 dan 18 dengan 10. Okey, kita dapat bentuk graf. Okey, kemudian dalam bentuk persamaan pula. Dalam bentuk persamaan kita tahu dah dia habaq dah ni. Ianya adalah tolak 8 kan? Okey, hubungan dari set S kepada set R adalah tolak 8. Jadi R sama dengan S tolak 8. Okey, fungsi bagi S, okey, kita akan tulis macam ni. Dalam fungsi kita akan tulis Fs. Hubungan dia kita akan tulis macam ni. Fs sama dengan S tolak 8. Mana hilang R ni, kita tak tulis macam ni. R. Sebab itulah kalau dalam graf, cikgu tunjuk kat kamu tadi tu, dalam graf yang biasa kita akan tulis paksi X dan paksi Y.
Okey, kat sini kita akan tulis Y, dekat sini kita akan tulis X. Tapi bila graf fungsi, kita akan tulis Y ni, kita akan gantikan dengan Fx. Kita tak tulis Y dah. Begitu juga dengan yang ni nah, pasangannya apa hubungannya adalah fungsi kepada S adalah S tolak 8. Ni maksudnya. Okey, kita akan tulis dalam bentuk ni. Kalau kamu ni, kamu tengok buku teks kamu ada, tadi cikgu ada tunjuk kamu. Okey, yang dipetulkan tu dia jadi Fx nah. Okey, tengok ni. Ni kelas, macam ni maksud cikgu ni. Ni. Okey, ni X, ini jadi Fx. Fx nah. Kemudian kalau kita nak tulis fungsi bagi X, kita akan tulis macam ni lah. Fx sama dengan X tolak 1. Tadi tu S. Jadi Fs sama dengan S tolak 8 tadi tu.